إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dia siswa-siswi Ustaz kasihi, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi yang mulia ini, dengan taufik hidayah daripadanya, diberi kekuatan kepada kita untuk sama-sama beriktikaf di masjid yang mulia ini, berada di dalam majlis ilmu, talaqi kitab Fiqhus Sirah, diskusi berkaitan dengan isi tulisan yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Syahid Al-Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita untuk meningkatkan cinta kita kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dapat kita amalkan sunnah baginda dalam kehidupan kita, insya-Allah taala. Pada pagi yang mulia ini, insya-Allah kita sambung perbincangan kita menerusi tajuk perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta Siti Khadijah radhiyallahu taala anha dan pernikahannya dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang mana pada perbincangan yang lalu telah kita bincangkan dan kita melihat ibrah pendidikan yang dapat kita ambil berkaitan dengan perniagaan Nabi ke kota Syam. Dan kemudian juga kita mengetahui kenapa Allah Ta'ala telah mentakdirkan Nabi kita kan bekerja, iaitu berdikari di kala mudanya atau remajanya, bekerja sebagai seorang pengembala kambing. Maka pada hari ini kita melihat sejarah ketika Nabi berumur 25 tahun. Jadi disebutkan dalam kitab kita, terjemahan dia tulis qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta Khadijah radhiyallahu taala anha dan pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah menurut riwayat Ibnul Athir dan Ibnu Hisham adalah seorang wanita pedagang yang mulia dan kaya. Beliau sering mengirim orang kepercayaannya untuk berdagang. Ketika mendengar khabar tentang kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan akhlaknya, Khadijah cuba memberi amanat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dagangannya ke kota Syam. Jadi peristiwa ini berlaku ketika baginda berumur 25 tahun. Jadi Khadijah ini masyhur sebagai seorang wanita yang berjaya dari sudut perniagaannya, kan, wanita yang kaya raya, dan perniagaannya mempunyai dagangan yang hebat, yang mana kebiasaannya Siti Khadijah ini mengutuskan pekerja-pekerja yang lain untuk mewakilinya berniaga ke kota Syam. Tapi pada hari ini, kepada episod ini, Syekh memberitahu kepada kita apabila Siti Khadijah mendengar khabar berkaitan dengan kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu tak jadi nabi lagi, kan, umur 25 tahun, kejujuran baginda, kan, akhlak baginda yang sangat mulia,
dan sebagai seorang yang dipanggil sebagai Al-Amin. Maka Siti Khadijah telah cuba. Mana kata cuba di sini memberi makna ujilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan amanah kepadanya untuk berdagang ke kota Syam, mewakili Siti Khadijah sendiri. Gitu. Maka disebut dalam kitab kita lagi, Khadijah membawa barang dengan dagangan yang lebih baik dari apa yang dibawakan kepada orang lain. Jadi biasa Khadijah beri barang kepada orang lain untuk berniaga taklah sebanyak yang diberikan kepada Nabi kita. Orang lain beri kata dengan modal juta, kan, barang tadi, maka orang lain tadi bawa barangan untuk berniaga, tapi Nabi kita berlipat kali ganda, mungkin 3 juta, ibarat begitu, lebih banyak daripada kan harta perniagaan biasa yang diberikan kepada orang lain. Sebab nak test Nabi kita ni. Dalam perjalanan berdagang ini, Nabi SAW ditemani oleh Maisarah, yang seorang kepercayaan Khadijah. Muhammad SAW menerima tawaran ini dan berangkat ke Syam bersama Maisarah meniagakan harta Khadijah. Dalam perjalanan ini Nabi berhasil membawa keuntungan yang berlipat ganda sehingga kepercayaan Khadijah bertambah terhadapnya. Kepercayaan Khadijah bertambah terhadap baginda. Selama perjalanan tersebut, Maisarah sangat mengagumi akhlak dan kejujuran Nabi SAW. Semua sifat dan perilaku itu dilaporkan oleh Maisarah kepada Khadijah. Dan Khadijah tertarik pada kejujuran Nabi SAW, dan ia pun terkejut oleh keberkatan yang diperolehinya dari perniagaan Nabi SAW. Kemudian Khadijah menyatakan hasratnya untuk menikahi Nabi SAW, dan perantaraannya ialah Nafisah binti Muniyah. Jadi apabila diutuskan Nabi kan dengan modal yang sangat besar, barangan dagangan yang sangat banyak ke kota Syam, yang mana Siti Khadijah juga telah mengirimkan seorang saksi nak melihat bagaimana cara Nabi kita berniaga, bagaimana amanahnya Nabi kita SAW, bagaimana kecerdikan, akhlak dan sebagainya, iaitu diutuskan Maisarah. Yang mana Maisarah ini melihat waktu Nabi berdagang, begitu, apabila melihat keuntungan yang sangat besar, kan, dengan amanah Nabi dan semua akhlak yang terpapar daripada Nabi SAW, orang di Syam itu rasa terkebul, kan, untuk kita kata ada tarikan, ada daya tarik untuk menarik orang beli barang baginda, kan, maka menyebabkan keuntungan sangat besar hasil daripada modal yang besar tadi, maka keuntungan lebih besar daripada kebiasaan. Maka Khadijah melihat bahawa ini kan di antara keberkatan yang ada pada Nabi sebagai seorang yang amanah sangat tinggi, kan, dalam yang telah diberikan oleh Khadijah tadi. Jadi apabila Maisarah cerita berkaitan dengan akhlak Nabi yang jujur, kan, akhlak Nabi yang pandai berniaga, yang sangat amanah kepada Siti Khadijah, maka Khadijah rasa minat dengan Nabi. Ya, ini calon yang baik, kan, calon yang baik. Maka akhirnya minat sebagai seorang perempuan koprat waktu itu, dan yang mana Siti Khadijah sebagaimana kita maklumi adalah seorang wanita yang suci, yang disebutkan di zamannya, kan, wanita yang suci, al-mar'atut tahir atau al-mar'atut tahirah, kan, seorang wanita yang suci, mana kata tidak melakukan dosa besar, kan, tidak berzina, tidak berfoya-foya sebagaimana wanita-wanita jahiliah yang lain. Maka kan apabila tesnya berjaya, kan, melihat Nabi benar-benar amanah dan cerdik dan sebagainya, maka Siti Khadijah pun ingin melamar Nabi SAW dengan menggunakan perantaraan, kan, Nafisah binti Muniyah, kan, supaya memberitahu kepada Nabi hasrat Siti Khadijah tadi. Ini kita tengok bahawa rupa-rupanya dalam permulaan pernikahan, mana kata bertunang, kan, bertunang harus kepada wanita pun bukan minang, tapi dia memberitahu hasrat, kan, tuan, ustaz kosong lagi ke, kan, gitu. Kalau dia rasa tak malu lah, kan, gitu. Ya, tapi biasanya laki-laki yang menyebut hasratnya kepada wanita. Tapi dalam sejarah menyebut Siti Khadijah, kan, telah menyampaikan hasratnya menerusi orang tengah, sebagai kita kata pengendali muslim lah di zaman ini. Nafisah
binti Muniyah ini. Maka Nafisah memberitahulah kepada Nabi SAW akan hasrat Siti Khadijah itu. Jadi kemudian kan Nabi menyampaikan hal itu kepada paman-pamannya. Kan Nabi kita sifat malunya sangat tinggi. Kan sangat tinggi. Kan malu Nabi ini lebih daripada wanita. Ini sifat Nabi ini begitu. Ya, sifat malu Nabi itu cukup hebat lebih daripada wanita. Ya. Jadi malu ini sebagai fitrah, sifat fitrah bagi orang laki-laki. Tapi Nabi sangat malu. Ya. Begitulah juga di antara sifat malu ini yang ada pada para sahabat. Antara yang masyhur sifat pemalu ialah Sayyidina Utsman ibn Affan. Dan ini seorang khalifah yang sangat pemalu. Yang juga dikatakan malu dia lebih daripada wanita biasa. Malu mana kata untuk buat maksiat. Kan malu untuk tidak buat ibadat kepada Allah. Kan jadi lemah lembut dan sebagainya semua ada pada Rasulullah dan ada pada Utsman. Ya. Jadi dalam bab malu ini kan kalaulah Nabi itu lebih malu dari perempuan. Nabi pun sebut di akhir zaman tentang tidak ada sifat malu. Nabi kata di akhir zaman dalam satu hadis baginda, di akhir zaman nanti sebelum datang kiamat antara tanda-tanda kecil ialah kan hilangnya sifat malu bagi wanita. Wanita makin hari makin hilang sifat malu. Jadi malu ni dari sudut kepada orang awam, umat Nabi, malu wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kan tapi kalau malu itu hilang daripada wanita, maka laki-laki akan huru-hara. Kan macam hari inilah wanita hilang malu. Contoh, kan kita tengok apa-apa iklan sahaja wanita tak malu lagi untuk menjadi model. Kan padahal nak iklan tu nak iklan kereta sport, kan nak iklan bola gitu, World Cup, tapi yang dijadikan model perempuan. Jadi yang perempuan tadi pun Allah, dia pun selak situ, selak sini. Last kali orang beli majalah kereta bukan nak tengok kereta. Tengok Minah Korea, tengok Minah Mak Saleh, ya begitu. Jadi tak malu. Hatta kita tengok ini kita kata dakwah yang dibawa oleh barat untuk menghilangkan malu khususnya wanita-wanita Islam. Begitu. Kalau boleh nak merosakkan wanita-wanita Islam. Jadi sebab itulah hari ini di antara cara orang barat menghapuskan ataupun nak memperandakan akhlak umat, kan begitu manusia ini, maka mereka menggunakan kaum wanita sebagai kan alat untuk memperandakan. Maka dalam iklan-iklan memang cara barat, kan cara barat sengaja dipaparkan apa-apa iklan saja orang perempuan. Kan cuba kita tengok dalam TV, kan kalaulah produk yang memang sesuai dengan perempuan juga. Produk yang sesuai sinonim dengan laki-laki, perempuan juga. Kan cuba tengok, kan nak iklan. Dan suasana ini berlaku kepada umat Islam sendiri. Sekalipun syarikat itu syarikat orang Islam, Melayu lah, kita kata Arab ke yang tidak Islamik gitu. Kita tengok kalau nak iklan Mas Malaysia, water bank kan, potongan 5%. Kan kita tengok dalam TV khabar semua perempuan gitu. Firefly gitu kan, potongan 80%, kan cepat-cepat naik nak pergi Sabah Sarawak apa semua perempuan. Kan potongan diskaun tiket Air Asia, kan perempuan. Apa-apa saja kita tengok kan semua dalam iklan itu perempuan menjadi simbol modelnya. Masya-Allah, kan. Yang masalahnya satu lagi bukan setakat perempuan, dibukanya aurat. Kan dibukanya aurat itu kan mengecewakan kita. Ini tanda akhir zaman. Jadi seeloknya kita mengelakkan diri daripada ini. Jadi nak cerita di sini bahawa Nabi ini pemalu, kan. Apabila ada hasrat daripada Siti Khadijah, Nabi tak mengiyakan selalu. Nabi beritahu kepada pak saudara baginda sallallahu alaihi wasallam akan berita kan Siti Khadijah itu minat kepada baginda. Kan setelah daripada itu, maka mereka pun apabila hasrat daripada perempuan, makna kata bukan perempuan itu yang pinang, kan. Jadi Nabi SAW mengutuskan pak saudara itu untuk meminang Siti Khadijah, kan, untuk meminang Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Kan kemudian ketika menikahi selepas daripada itu barulah berlaku pernikahan di antara Nabi SAW dengan Khadijah. Jadi ketika itu Nabi berumur 25 tahun, kan, dan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Itu mana kata beza 15 tahun. Ya. Dan Khadijah ini diriwayatkan bahawa beliau adalah merupakan janda, kan, yang telah dikahwini oleh beberapa orang sebelum itu. Antaranya suami yang pertama nama dia Atiq bin A'id At-Tamimi. Yang kedua ialah Abu Halah At-Tamimi. Kan? Gitu.
Itu di atas. Dua-dua tamim belakang. Dua kali. Dua kali sebelum menikah dengan Nabi ni, ia suami yang ketiga. Dua kali. Dua kali tadi ialah Bani Tamim belakang. Ini kita kata ada kena-mengena dengan keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi kita melihat kan Siti Khadijah kan, daripada cerita ini kita tengok bahawa Siti Khadijah ada perasaan minat kepada Nabi kan, dan dia boleh beritahu kan kepada Nabi menerusi perantaraan. Walhal kalau dia bagi tahu sendiri pun tak apa. Ya Rasulullah, tidak Rasulullah lagi. Wahai Muhammad, kamu masih solo, bagi contoh kan, solo boleh. Maka itu boleh sekiranya kita kata bukan ikhtilaf yang tidak syar'i, boleh apabila ada di hadapan ramai. Tapi yang lebih cantik wanita ini kan, maka dia ada perantaraan lebih cantik. Biasa kalau ustaz dulu kat Al-Quran, kadang-kadang ada bani muslimin minta tolong, Ustaz, anak duk Mesir hari ni kan, bekas belajar Al-Quran nak habis hari ya, exam bulan depan lah dia final, lepas tu balik. Okey lepas tu lama dah 3 tahun ni Ustaz tak dengar khabaritan, tiba-tiba tahun ketiga dengar khabar ni macam nak balik baru bagi tahu khabar nak balik lah, itu inilah. Biasalah dah mula dah musim mengawan kat Mesir. Tu dah ramai kawan duk kahwin sana sini, kahwin bedik, kahwin azhar kahwin. Rasa-rasanya saya pun dah sampai suruh saya nak minta cari seorang buat. Duit ada lagi kan, bagaimana perancangan masa depan tak tahu lagi. Balik jumpa ustaz dulu, tengok perancangan dulu. Kalau rasa mampu kahwin kan. Kalau rasa nak cari, kalau dah ada kemampuan, maka nak cari tak apalah ustaz sudi untuk memberi bantuan. Begitu. Sedayanya. Jadi mereka biasa laki-laki lah. Ya, biasa laki-laki. Tapi terkadang ada perempuan. Kan, baru ni ada seorang tu balik daripada adalah satu negara. Dia balik dan kemudian dia mari jumpa ustaz. Ustaz, anak ni nak cari teman hidup seorang. Tak malu dah. Nak cari siapa ni? Kan. Yalah ikutlah ustaz, siapa yang berkenan sesuai dengan saya, mintalah ustaz mencari kan, supaya dia tu ada agama kan, tak kira mana-mana, nak belajar mana, nak lulusan mana, ikutlah ustaz yang penting dia ada agama. Yang perempuan anak muslimat ini daripada Al-Quran. Waduh. Kalau saya tak beritahu, kita malu kata ustaz, saya malu nak beritahu ni, tapi kalau malu kan selama-lamanya takut-takut saya pun tidak merasai nikmat perkahwinan begitu untuk melahirkan zuriat sebagainya. Maka disebabkan Khadijah pun begitu, dia bawa hujah. Khadijah pun melamar Nabi SAW dengan menggunakan jalan orang tengah. Maka saya begitulah ustaz, meminta ustaz jadi orang tengah, tolong cari untuk saya siapa, kemudian yang saya pun bawa keluarga ataupun minta belah laki-laki itu meminang saya selepas daripada itu. Jadi hari ini tak jumpa lagi. Tak tahulah, takut jodoh dia bukan dalam Quran, opsi jodoh dia. Dah. Jadi begitu, maknanya boleh, kata tak masalah. Cuma peminangan itu bagi laki-laki lah, yang nak khitbah itu laki-laki pergi kan, beri hadiah dan sebagainya, membawa hasrat untuk meminang kan, Siti Khadijah. Dan biasanya suasana tadi kan, ghalibnya kan kita melihat kenapa Siti Khadijah itu kita kata berani untuk kan bercakap, menyampaikan hasrat dia kepada Nabi. Antaranya ulama-ulama kata sebab Siti Khadijah ini kita kata berpengalaman dalam kahwin. Mana kata dia tiada segan sedikit. Mana kurang malunya untuk menyampaikan hasrat. Dan tidak malu di sini mana kata tak berdosa, bukan berdosa, tak berdosa. Mana kata kurang sifat malu dia untuk menyampaikan hasrat cinta kepada Nabi. Kan? Mana menjadikan Nabi sebagai suami. Tapi kalau anak dara biasanya, mana kata dia bukan dara radhiyallahu taala. Anak dara biasanya malu untuk menyampaikan hasrat. Kan? Ataupun kalau si lelaki itu berminat kepada seorang perempuan, kalau dia anak dara juga dia malu untuk menyampaikan ataupun nak jawab hasrat dia kan kepada laki-laki yang meminang dia tadi. Contoh kata Nabi SAW, biasanya kan orang kalau dia pernah berkahwin, mana kata dia janda ke kan, suami mati ke apa ke, kalau ada orang main minang dia akan jawab. Katalah ini laki-laki Osman minat kepada Khadijah. Osman datang, Khadijah dah habis iddah. Dan kalau dia kena cerai dulu kan, habis iddah. Dah ada orang tunang, tak ada lagi. Gitu. Saya ni nak melamar Khadijah sebagai isteri saya, boleh? Ghalibnya Khadijah itu akan jawab. Kalau dia tu janda kan, insya-Allah boleh. Tak apa. Mana kata ada lah, mana kata bukan keluar dua orang, ada anak, ada pak saudara ke apa, dia boleh jawab selalu. Itu orang ada pengalaman gitu.
Khadijah tadi. Tapi kalau anak dara kan datang laki-laki ini, Khadijah tu dah kita kata dah Safiyah dah. Safiyah dah ada tunang laki-laki. Tak ada lagi kan. Kalau dia beri jawab lah ya, yang bab tadi, saya nak jadikan Safiyah sebagai teman hidup saya suatu hari nanti boleh. Kalau anak dara dia tak jawab bab tu kan. Dia akan buat macam mana? Dia akan lagi selu-selu lompat gitu. Ya, macam orang baru nak mula cinta kan, lagi selu-selu. Ataupun kalau ada lasik sebelah dia tarik lasik. Serap dia tutup. Au dia kata gitu. Dia au tak sebut dah mana senyap. Senyap. Biasanya anak dara ini dia akan senyap. Kan, menanda dan muka dia berseri-seri. Kan, menandakan suka dia kepada bakal suami ini, kan, bakal tunang ini. Itu tanda. Jadi sebab situ, daripada situ Nabi kata lahirlah kaedah dipanggil sebagai kaedah fiqhiyah as-sukutu alamatur ridha. Kan, senyap seseorang itu memberi makna redha, memberi makna setuju. Kan, dan hukum as-sukutu alamatur ridha ini diguna pakai dalam bab kahwin, bukan dalam bab mahkamah ke apa kan. Orang yang didakwa senyap je kan. Mau curi ke? Redha lah tu. Mungkin dia payah nak jawab, dia tak reti. Maka kadang-kadang mahkamah kata okey, oleh kerana yang didakwa ini tidak mampu untuk berkata-kata dengan petah kata-kata dia, maka kita berikan peguam kepada dia. Sebagai contoh, maka mahkamah tadi kena bela. Dan hakim kena bela orang yang tak mampu nak jawab. Ada gitu. Kadang-kadang suami isteri bergaduh kan, bawa pergi ke mahkamah, suami ni penceramah. Kan, memang pakar motivasi. Dia kata isteri begini, isteri senyap dia, isteri rumah kan. Dia tak mengaji kursi, bukan profesor, bukan apa. Senyap je, dia tengok anak ada buat justru duduk gitu ini. Jadi nak bercakap tak pandai. Maka hakim untuk bela isteri supaya adil bercakap sama-sama, okey, untuk isteri kita berikan kepadanya kan lawyer. Isteri buat lawyer saya tak ada duit nak bayar kan. Maka lawyer ini tak perlu bayar, dipanggil sebagai lawyer biro kalau di mahkamah. Mana kata biro kerajaan punya lawyer itu diberikan kepada dia tanpa bayaran. Maka untuk defend dia balik gitu. Jadi mana kata sebab itulah pernah berlaku di zaman Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Satu kali Bilal bin Rabah pergi ke rumah bakal isteri beliau kan. Jadi kebiasaannya kan, anak dara ni dia tak jumpa selalu kan. Tapi kalau jumpa selalu ghalibnya Nabi kata dia tak menyebut, mengiyakan begitu. Maka Bilal bin Rabah datang bertemu dengan seorang ayah kepada seorang perempuan dara ini yang ingin dinikahi oleh Bilal bin Rabah. Datang Bilal kan, Bilal tanya, "Pakcik, kan saya rasa minat dengan anak pakcik. Masih free lagi ke dialog gitu kan?" Pakcik pun kata free lagi. Dia sekarang ni tak ada tunang, tak ada apa, kahwin pun tidak kan, tunang pun tak ada, free lagi. Jadi saya ni minat